بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأما بعد. Yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam, yang berbahagia Tuan Nazir Masjid, barisan ahli jabatan kuasa, para hadirin hadirat muslimin muslimat, tuan-tuan guru yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengizinkan kita untuk meneruskan kehidupan di alam dunia ini. Maka tuan-tuan, ini suatu nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita. Apatah lagi kita dapat memulakan pagi ini dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama melaksanakan solat fardu subuh berjamaah. Sama-sama berzikir, mengangkat kedua tangan kita, berdoa, memohon hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga tuan-tuan kita terus istiqamah berada di atas jalan Islam, berada di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berterusan sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah insyaallah taala. Amin. Tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung pengajian kita kitab Tafsir Asy-Sya'rawi. Kita masih lagi membicarakan suratul Fatihah, ayat yang ke-6 dan ke-7. InsyaAllah kita dah hampir sampai di penghujung tafsir surah Al-Fatihah. Kita telah pun membicarakan sebelum ini bahawa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tuan-tuan dah bagi dah kepada semua manusia hidayah, petunjuk. Kerana hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Asy-Sya'rawi, terbahagi kepada dua bentuk.
Yang pertama tuan-tuan, hidayah yang Allah bagi kepada semua orang disebut sebagai hidayatud dilalah. Allah bagi kepada manusia ni petunjuk dengan akal yang Allah bagi manusia boleh fikir. Maka Allah turunkan petunjuk Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Islam, di mana semua akal manusia dia tahu Islam ni adalah agama yang benar. Segala ajaran, segala kandungan Al-Quran, segala peraturan-peraturan dalam Islam ini benda yang betul. Ya, contohnya dalam Islam mengatakan arak itu haram, judi itu haram. Ya, harta yang halal itulah perkara yang baik untuk manusia cari, untuk manusia perolehi. Akal manusia dia boleh terima. Ini benda betul. Ini benda yang logik. Ini benda yang rasional. Arak itu membawa kebinasaan. Judi, segala dosa dan maksiat itu akan membawa kepada kerosakan. Bunuh membunuh, fitnah memfitnah, hina menghina, keji mengkeji, ya, permusuhan. Ini semua perkara yang membawa kepada kerosakan. Akal manusia tuan-tuan dia boleh terima. Ini benda betul. Ya, maka dia tahu Islam ni dengan segala ajaran ni benda betul. Maka tuan-tuan, hidayah ni Allah dah bagi dah pada kita. Cuma manusia tuan-tuan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala ini mereka terbahagi kepada dua golongan. Yang pertama, manusia yang menerima hidayatud dilalah yang Allah dah bagi dah dengan akal yang waras, boleh fikir secara ya waras, secara logik, secara betul. Manusia ada yang menerima hidayatud dilalah yang Allah Subhanahu wa taala dah berikan. Namun ada di kalangan manusia yang menolak hidayatud dilalah kerana faktor-faktor tertentu. Dia seronok hidup dengan dosa maksiat, dia seronok dengan hidup ya kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ya tak nak berfikir, lalu mengikut agama tinggalan tok nenek dia. Dia tengok mak bapak aku ni orang Buddha, orang Hindu, orang Kristian, maka dia tak nak berfikir, tak payahlah fikir agama yang lain. Maka golongan ini tuan-tuan adalah golongan yang menolak hidayatud dilalah yang Allah dah bagi. Maka siapa-siapa yang pilih hidayatud dilalah, dia pasti akan mendapat hidayah yang kedua, iaitu hidayatul ma'unah. Bila dia dah pilih Islam, dalam Islam ni Allah dah tunjuk apa amalan, apa perbuatan, macam mana cara hidup, maka Allah akan bantu orang ini untuk beramal, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan orang ini akan menerima hidayatul ma'unah. Ya. Jadi Imam Asy'arawi mengatakan anna kulla man yattakhid tariqul hidayah yu'inahu Allahu alaihi. Jadi siapa yang memilih jalan hidayah yang Allah dah tunjuk dah, orang semua boleh tahu, boleh kenal Islam ni dengan agama yang lain ni mana yang betul. Jadi siapa yang memilih jalan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala dah berikan, ya'inahu Allahu Subhanahu wa ta'ala, Allah akan bantu dia. Wa yazidahu taqwa wa hubban fid din, Allah akan tambah ketakwaan dia dan kecintaan dia dalam beragama. Macam kita lah tuan-tuan, kita semua ni boleh, kalau kita nak jadi jahat boleh tak tuan-tuan? Boleh. Kalau kita nak jadi hamba yang derhaka pada Allah Subhanahu wa taala, boleh tak tuan-tuan? Boleh. Kalau kita nak, kita boleh buat, kita boleh pilih. Tetapi tuan-tuan, oleh kerana kita memilih untuk jadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
Kita nak beramal dengan Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kita nak beribadah sebagaimana yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pilih untuk jadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita pilih nak jadi baik, ya tuan-tuan, Allah akan datangkan perasaan, keinginan untuk kita buat apa yang Allah suruh. Maka tuan-tuan, saat itu itulah yang disebut sebagai hidayatul ma'unah. Allah bantu kita. Kita nak beramal, kita nak jaga solat, kita nak datang masjid, kita nak mengaji, dan kita tinggal perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ammal ladzina idza ja'ahumul huda ibta'adu an manhajillah wa khalafu. Manakala orang-orang yang bila Allah bagi juga, mereka pun tahu tuan-tuan. Ya, lagilah kalau orang Islam tahu sembahyang tu wajib, tahu beramal kepada Allah, beribadah kepada Allah itu adalah suatu tuntutan. Dosa-dosa dan maksiat itu adalah perkara yang akan menyebabkan mereka terhumban dalam neraka, tahu dah. Namun mereka tetap memilih untuk jauh daripada petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka langgar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa jadi pada orang macam ni tuan-tuan? Kata Imam Asy'arawi, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yatakhalla anhum wa yatrukuhum fi dhalalihim. Allah Subhanahu wa ta'ala akan biarkan mereka dan meninggalkan mereka dalam kesesatan dan kemungkaran yang mereka lakukan. Allah biar aja. Dah dia sendiri tak nak ikut. Dia sendiri yang pilih tak nak taat kepada Allah. Dia sendiri yang pilih tak nak beriman kepada Allah. Macam mana Allah nak bantu kalau dia sendiri yang pilih untuk derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi saat dia kembali kepada Allah, dia insaf, dia menyesal di atas kelalaian dan dosa-dosa yang dilakukan, lalu dia pilih, aku nak jadi hamba yang baik. Ada tuan-tuan orang yang dulu leka, lalai. Ada yang dulu dia tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ya dia insaf, lalu dia memilih Islam, dia memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ni tuan-tuan, automatik Allah akan bantu dia dengan hidayatul ma'unah. Waqra qawluhu tabaraka wa ta'ala. Bacalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Az-Zukhruf ayat 36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan siapa-siapa yang tidak mengendahkan pengajaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang Maha Pemurah. Allah bagi tahu, Allah dah turunkan dah Al-Quran. Ya, Quran inilah tuan-tuan antara hidayatud dilalah yang Allah dah bagi pada manusia. Segala risalah, mesej daripada Allah Subhanahu wa taala ada dalam Al-Quran. Lalu Quran ini dibacakan, disampaikan, diperingatkan kepada manusia. Tapi ada di kalangan manusia ni, kata Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'shu 'an dzikrir rahman. Dah bacakan Quran, dah sampaikan Al-Quran, dah diingatkan tentang segala isi kandungan yang ada dalam Al-Quran, tapi manusia ni ya'shu, tidak mengendahkan, tak kisah pun, tak nak ikut, tak nak terima, bagi tahu Islam ni benar. Ya, kita hidup bukan hanya kat dunia, nanti kita akan hidup lagi dalam
satu alam yang lain iaitu akhirat, ditanya semua amalan kita, perbuatan kita atas dunia, tak kisah, dia tak kisah, dia tak edah, dia tak nak ikut. Dia tahu benda tu betul. Ya. Dia tahu akal yang waras tu dia boleh filter, ini betul. Ya, Islam ni agama betul, tapi dia tak kisah, dia tak nak terima, dia tak nak ikut, dia tak nak pilih. Jadi siapa yang dia tak endahkan hidayatul dilalah yang Allah Subhanahu wa taala dah berikan, nuqayyid lahu syaitanan, Allah kata apa? Kami akan adakan baginya syaitan yang akan menghasut dan menyesatkannya. Padanya waktu tu yang diikut syaitan. Dia tak nak ikut jalan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, tapi dia pilih kesesatan, dia pilih kejahatan, dia pilih kederhakaan. Fahuwa lahu qarin, lalu syaitan ini akan lalu menjadikan syaitan itu temannya yang tidak renggang daripadanya. Jadi kalau kita tak pilih hidayah ni, kalau kita tak pilih Islam ni, kalau kita tak pilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya waktu tu tuan-tuan, kita ni telah dikuasai oleh syaitan. Yang setan ni takkan renggang daripada kita. Dialah yang akan hasut kita. Alah, tak payahlah, ya, kau nak jadi baik sangat, kau masih muda lagi, kau buat je apa yang kau nak, tak payah pergi masjid, tak payah taat pada Allah, nantilah dah tua-tua, dah pencen nanti, barulah kau jadi orang masjid. Tengok tuan-tuan, tak sempat tunggu, akhirnya mati dalam keadaan derhaka dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala qad bayyana lana al-mahrumina min hidayatil ma'unah 'ala al-iman wa hum thalathatun kama bayyanahum lana bil Qur'anil Karim. Dan dalam Al-Qur'an, Imam Asy-Syarawi mengatakan dalam Al-Qur'an ni Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita siapakah golongan yang diharamkan ataupun terhalang daripada mendapat hidayah al-ma'unah. 3 golongan ni tuan-tuan, mereka adalah golongan yang menolak hidayah tu dilalah. Dia tak nak beriman kepada Allah, dia tak nak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan golongan ini adalah golongan yang Allah halang dia. Allah tak bagi mereka hidayatul ma'unah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum thalathatun, ada 3 golongan. Jadi tuan-tuan, kita minta pada Allah moga-moga kita tak jadi dari kalangan 3 golongan ini. Ya, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Golongan yang pertama, ya, Allah bagi tahu dah semua tuan-tuan. Detail Allah bagi tahu kepada kita apa golongannya, apa yang berlaku kepada mereka. Ya, siapakah golongan tersebut? Yang pertama Allah nyatakan dalam Suratun Nahl ayat 107. Ya. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Dan demikian kerana mereka adalah orang-orang yang cinta kepada kehidupan dunia berbanding akhirat. Orang kafir ni tuan-tuan, dia tahu agama yang mereka anuti itu agama yang tak betul. Sembah berhala, sembah patung-patung. Ya, kan? Dengan ritual-ritual dia, kalau mati dibakar kertas, kan? Macam-macam dah. Dia tahu itu amalan tu tak betul, tak logik. Dia tahu Tuhan berhala patung yang dia sembah tu, itu bukan Tuhan.
Sebab dia buat patung tu, dia pergi order dekat kedai. Kan? Dia tahu, tak logik. Takkanlah Tuhan yang aku sembah dia aku kena order. Logik tak tuan-tuan? Dia tahu tak betul tu. Tetapi mereka, sebab apa dia kekal dengan kekufuran dia? Allah bagi tahu di antara punca kenapa orang-orang yang kafir tak nak beriman kepada Allah lebih seronok, lebih suka kekal dalam kesesatan mereka. Zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya. Sebab dia suka. Dia ni nak kerja dunia, dia nak hidup kat dunia. Nanti kalau aku tukar agama aku, dosa aku banyak. Nanti susahlah aku kalau hidup macam ni. Kan? Tak payahlah nak susah-susah. Kalau jadi orang Islam nanti nak kena sembahyang itu tak boleh, ini tak boleh. Nanti aku dia fikir tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mereka lebih mencintai kehidupan dunia. Jadi malas nak fikir panjang, malas nak susahkan mereka. Aku stay macam ni je lah. Itulah punca kenapa manusia orang-orang kafir ni dia tak nak berubah. Padahal dia tahu agama dia tu agama tak betul. Tapi sebab apa mereka nak kekal macam tu? Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah. Sebab mereka seronok hidup kat dunia. Mereka lebih cinta kepada kehidupan dunia. Dan Allah bagi tahu, wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Bila dia dah pilih kekal macam tu, Allah kata apa? Dan Allah tidak akan bagi petunjuk kepada orang-orang kafir. Maksudnya apa? Allah tak akan bantu dia untuk beriman. Sebab mereka sendiri dah tolak, dah blok, tak nak pilih beriman kepada Allah. Mana mungkin Allah nak bantu dia? Mana mungkin dia nak sembahyang kalau dah dia pilih jadi agama Buddha, jadi agama Kristian, jadi agama Yahudi, jadi agama yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-tuan, orang kafir ni Allah memang takkan bagi hidayatul ma'unah. Allah tak akan bantu dia untuk beriman. Sebab apa? Dia gagal memilih hidayah yang pertama, iaitu hidayatul dilalah. Kalau mereka ni tuan-tuan dia fikir dengan logik dia, aku tak nak kekal dalam agama aku. Tak betul agama aku ni. Sembah berhala, sembah patung-patung, amalan yang entah apa-apa. Orang mati dibakar kertas, kadang-kadang mati dibakar mayatnya. Ini dia tahu semua tak betul. Lalu dia nak berubah. Aku nak cari agama yang betul. Mana satu agama yang betul? Sebab tu ada di kalangan orang kafir tuan-tuan, yang mereka sedar agama dia tak betul, dia cari mana yang betul sebenarnya. Ada yang masuk Kristian, daripada Hindu masuk Kristian, daripada Buddha masuk agama lain. Akhirnya mereka nampak Islam. Lalu mereka mengkaji tentang Islam. Dan bila mereka mengkaji tentang Islam, dia akan nampak Islam inilah agama yang paling benar. Lalu mereka memilih hidayatud dilalah. Syarat nak dapat hidayah ma'unah ni mereka pegang, mereka pilih. Maka saat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah akan bantu mereka untuk beri hidayatul ma'unah. Mereka akan jadi orang beriman. Mereka akan beramal, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang pertama ni tak dipilih, kata tuan, Allah biarkan. Kau nak buat dosa, kau nak buat jahat, kau nak kufur, Allah tak boleh paksa. Selagi mana mereka sendiri tidak memilih hidayah ad-dilalah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Baik, yang seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 108. Dzalika adna an ya'tu bisyahadati ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim wattaqullaha wasma'u
Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Hukum-hukum dan peraturan menjadi saksi yang tersebut itu adalah jalan yang lebih dekat untuk mereka memberi keterangan persaksian menurut cara yang sebenarnya, atau untuk mereka merasa takut akan ditolak sumpah mereka kepada waris-waris si mati sesudah mereka bersumpah. Oleh itu bertawakallah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengarlah dengan patuh segala perintahnya, dan ingatlah Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik. Ya, tadi yang pertama Allah sebut apa? Wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Golongan yang pertama yang takkan dapat hidayatul ma'unah adalah orang-orang kafirin, orang kafir. Itu orang yang tak ada, yang bukan Islam. Dia ya memilih untuk kekal dalam kekafiran. Dia tak nak jadi orang Islam. Golongan yang kedua ni tuan-tuan, ya, ini orang Islam. Ya, dia pilih dah orang jadi orang Islam. Bagus dah tuan-tuan, akidahnya, agamanya betul dah. Tapi tuan-tuan, dia ada satu lagi orang Islam ni. Dah jadi orang Islam ni, nak taat atau tidak? Ya, kita dah pilih dah jadi orang Islam, tapi ada satu lagi, nak buat atau tidak, nak taat atau tidak. Maka tuan-tuan, walaupun kita dah jadi orang Islam, tapi belum tentu lagi kita selamat. Sebab apa? Kerana di kalangan orang Islam ini, ya, ada satu kategori yang disebut dalam ayat ni. Wa annallaha la yahdil qaumal fasiqin. Orang-orang fasik. Siapakah mereka? Golongan orang-orang fasik. Orang fasik ni kalau kita belajar bab akidah, orang-orang Islam tetapi mereka melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya fasik. Orang yang berkekalan dengan dosa dan maksiat. Dia tahu. Kita apatah lagi kalau dah jadi orang Islam. Tahu tak tuan-tuan? Minum arak, berjudi, membunuh, makan makanan yang haram, itu dosa. Tahu. Dia tahu semua. Dan dia tahu apa mudarat dan bahaya melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah. Tapi dia tak nak. Dia kekal, dia tak nak. Ya, dia tak nak bertaubat, dia tak nak menyesal atas perbuatan dia. Maka dia berterusan melakukan dosa. Selagi mana dia tak pilih hidayah ad-dilalah, pun samalah tuan-tuan. Allah biarkan mereka. Dan Allah takkan bantu mereka untuk dapat hidayatul ma'unah. Pergi masjid pun tak nak. Ngaji pun tak nak. Sembahyang pun tak nak. Puasa zakat haji pun tak nak. Buat dosa, ya, bertaubat pun tak nak. Menyesal pun tak nak. Macam mana Allah nak bantu dia? Ya. Tapi nanti saat orang ni dia insaf, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, banyaknya dosaku ya Allah. Ya. Ampunkan dosa-dosa aku ya Allah. Saat itu tuan-tuan, bermakna dia pilih tak? Hidayatul dilalah dia pilih. Dia nak bertaubat kepada Allah, dia menyesal dengan dosa-dosa yang dilakukan. Lalu dia nak berubah kepada kebaikan. Maka tuan-tuan, orang ni bila dia pilih hidayatul dilalah, dia Allah akan bantu dia dengan hidayatul ma'unah. Dia datang masjid, dia semayang, dia qada balik semua amalan-amalan yang pernah dia tinggalkan. Dia jauhkan dosa-dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan. Kalau dia pilih hidayatul dilalah,
otomatik tuan-tuan Allah akan bantu dia dengan hidayatul ma'unah. Tapi selagi dia tak nak bertaubat, selagi tak nak berhenti dengan dosa-dosa dia buat, tuan-tuan dia tak akan dapat hidayatul ma'unah. Dia diharamkan oleh Allah. Dia akan terhalang daripada mendapat hidayatul ma'unah. Yang kedua, orang-orang al-fasiqin. Siapa yang ketiga? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Surah Al-Baqarah ayat 258. Ya, ini kisah dialog di antara Nabi Ibrahim dengan seorang raja yang mengaku dia ni Tuhan, yaitu Raja Namrud. Allah suruh Nabi Ibrahim berdakwah. Ya, tuan, dalam Quran ni banyak ayat manusia yang paling zalim, raja yang paling jahat, ya, yang paling zalim sampai mengaku Tuhan, tapi Allah suruh Nabi yang berhadapan hidup sezaman dengan manusia-manusia itu pergi sampaikan, pergi jumpa. Ya, selain daripada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah bagi tahu kepada Nabi Musa, "Izhab ila fir'auna innahu tagha." Pergi Musa, pergi jumpa dengan Firaun. Dakwah dia, ajak dia masuk Islam, beriman kepada Allah. Innahu tagha, dan dia tu degil, jahat, zalim. Maknanya apa tuan-tuan? Allah nak bagi tahu, jahat macam mana pun orang tu, kita kena sampaikan pada dia, dakwah dia, ajak dia. Tak boleh bagi alasan, alah ya Allah dia tu dah memang degil, aku sampaikan pun bukan dia nak terima. Tak jadi alasan, tuan-tuan. Kena sampaikan kebenaran. Jahat macam mana orang tu pun kena bagi tahu dia, ajak dia. Kau buat ni tak betul. Kan kawan kita kan degil macam mana pun, jahat macam mana pun, tuan-tuan ajak dia. Sampaikan pada dia, dakwah pada dia. Dia nak terima tak terima itu serah pada Allah. Sebab apa kita kena buat, tuan-tuan? Sebab manusia nanti ni, tuan-tuan, di akhirat masing-masing akan cari alasan macam mana nak melepaskan diri dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kalau kita dah pernah sampaikan, kalau kita dah pernah ajak, kalau kita dah pernah dakwah, nanti depan Allah, tuan-tuan, kita ada jawapan di hadapan Allah. Ya Allah, aku dah bagi tahu. Aku dah ajak dia pergi masjid, dia tak nak. Aku dah ajak dia kalau mancing di sembahyang, kan? Contoh tuan-tuan, kan? Kita ada kawan geng mancing, tapi dia tak nak sembahyang. Aku dah suruh, ya Allah, aku sembahyang depan dia nak jadi contoh, tapi dia buat dia, ya Allah. Tuan-tuan, jawab apa yang kita buat tu akan jadi saksi di hadapan Allah. Itu tuan-tuan, bukan sebab nak suruh dia ikut, kan? Bukan nak sampai dia berubah. Berubah tak berubah itu kita serah kepada Allah, hidayah milik Allah. Tapi apa jawapan kita nanti depan Allah kalau dia klaim, ya Allah, ya dia mancing dengan aku, tapi tak pernah dia sembahyang, dia seorang-seorang dia tak ajak aku pun, dia tak pernah bagi tahu aku pun. Ya, dia pergi masjid tapi tak pernah ajak aku pun, padahal aku jiran dia. Apa kita nak dapat jawab depan Allah Subhanahu wa taala nanti, tuan-tuan? Kita bukan nak ubah dia, hidayah tu kerja Allah, tapi kita nak
sediakan jawapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku dah hajat, ya Allah, aku dah sampaikan. Ya, sebab tu Allah suruh Nabi Musa, izhab, pergi jumpa Firaun, bagi tahu dia, dakwah dia, ajak dia. Supaya apa? Nabi Musa ada jawapan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua tuan-tuan, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, Allah rakamkan dialog Nabi Ibrahim, dia berhujah, berdebat dengan Namrud. Tidakkah kamu melihat kepada orang yang berhujah dengan Ibrahim fi rabbih, tentang Tuhannya, an atahullahul mulk, di mana orang yang berhujah dengan Nabi Ibrahim ini Allah bagi dia suatu kekuasaan, suatu kerajaan yang sangat hebat, yaitu Namrud. Ya, salah seorang manusia yang kafir dan Allah bagi dia menguasai seluruh dunia. Idh qala Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim berkata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhan aku dialah yang menghidupkan dan mematikan. Qal, tapi raja ni dia jawab apa? Ana uhyi wa umit, aku pun boleh hidupkan dan mematikanlah. Cuba macam mana? Ya, panggil pengawal dia, pergi bawa 2 orang banduan. Lalu dia suruh, dia perintahkan bunuh banduan yang pertama, lalu dipancung mati. Yang kedua dia kata bebaskan banduan yang kedua, dibiarkan hidup. Lepas tu dia kata, tengok aku pun boleh matikan dan boleh hidupkan. Kan? Kena scam je. Kan? Ya, padahal bukan dia yang bagi nyawa, bukan dia yang matikan. Lalu Nabi Ibrahim tahu dia ni buat trik je. Ya, dia nak menipu je. Qal, lalu Ibrahim berkata, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Okeylah kalau kau kata kau boleh hidupkan orang, boleh matikan orang, Tuhan aku ya'ti bisyamsi minal masyriq, dia menerbitkan matahari, ya, minal masyriq, daripada timur. Pak tibiha minal maghrib. Kalau betul kau Tuhan, cuba kau terbitkan matahari itu daripada barat. Ya, Nabi Ibrahim berhujah dengan Namrud. Fabuhital ladzi kafar. Lalu bila dicabar oleh Nabi Ibrahim, ya, kau cuba, kalau betul kau Tuhan, cuba kau terbitkan matahari itu daripada barat. Boleh tak? Lalu terbungkamlah orang yang kufur, yaitu Namrud. Terdiam terus dia, tak boleh cakap apa. Ya, dia tahu sebenarnya dia hanyalah menipu, berbohong, dia bukan Tuhan. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Lalu Allah kata apa? Allah tidak akan beri hidayah kepada orang-orang yang zalim. Orang zalim ni tuan-tuan, dia jahat, buat dosa, dia buat maksiat, dia aniaya orang, orang ni pun Allah tak akan bagi dia hidayah selagi dia tak nak berubah. Idzan fal matruduna min hidayatillah fil ma'unah 'alal iman hum al-kafirun wal fasiqun wal zalimun. Jadi golongan yang akan terhalang daripada mendapat hidayah ma'unah daripada Allah untuk beriman, ada 3 golongan, yaitu orang kafir, orang fasik, dan orang-orang yang zalim. Ya, lain pada ni tuan-tuan, orang yang beriman kepada Allah, selagi mana kita ni nak beriman, nak taat pada Allah, Allah akan bantu kita. Allah akan campak rasa kita ni nak beribadah, nak bertaubat, nak buat baik, nak bertaubat, nak jauhkan diri kita daripada dosa dan maksiat. Al-Haqqu subhanahu wa ta'ala. Kita ni masih lagi bincang surah Al-Fatihah. Lalu kata Imam Asy-Sya'rawi, sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Allah suruh kita semayang. Tiap kali semayang ni tuan-tuan, kita wajib baca satu surah
dalam surah ni tuan-tuan ada satu ayat yang sebenarnya merupakan doa yang kita minta hari-hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Batu pentingnya sembahyang, tuan-tuan. Tiap kali bila kita sembahyang, kita akan minta pada Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca doa ni dalam solat kita. Ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan al-mustaqim. Apa tu jalan al-mustaqim? Al-Islam. Itulah jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni adalah al-Islam, jalan Islam. Sebab ada orang dia nak baik, nak masuk syurga, nak taat pada Allah, tapi tiba-tiba tuan-tuan terjebak dengan ajaran lain. Konon-konon nampak macam Islam, rupa-rupanya ajaran yang sesat, ajaran yang tak betul. Lagi-lagi yang duduk Selangor kita ni tuan-tuan, yang difatwakan sesat oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor ada lebih 40 ajaran. Bila tak nak mengaji, bila tak nak datang masjid, ustaz-ustaz kuliah-kuliah banyak, tak nak datang. Tapi nak shortcut masuk syurga. Masuklah kumpulan itu, kumpulan ni. Tahu-tahu ajaran yang tak betul. Allahu Akbar. Batu pentingnya tuan-tuan kita datang masjid, ngaji, dengar ceramah daripada ustaz-ustaz. Yang ada ni dalam senarai tu, alhamdulillah, saya tengok kebanyakan masjid dekat Mero Bukit Kapar ni ustaz-ustaz yang ada tauliah, betul manhaj yang dipegang. Jadi insya-Allah bila kita mengaji, kita dengar kuliah-kuliah yang ada ni tuan-tuan, ada akidah, ada fiqh, ada akhlak dan seumpamanya, insya-Allah kita akan selamat. Tapi kalau mengaji yang asas ni pun tak nak, tengok kumpulan tu macam menarik je, mula-mula konon-konon bisnes, tapi buat ritual yang pelik-pelik, akhirnya rupanya terjebak dengan ajaran yang tak betul. Biasa boleh dah ikut, dah percaya ni tuan-tuan, dah ta'asub, dah susah dah nak patah balik. Jadi moga-moga tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita. Tapi syaratnya satu je tuan-tuan. Kita kekal untuk pilih hidayatud dilalah yang Allah dah bagi pada kita. Allah offer semua. Untuk pilih hidayatul dilalah. Selagi mana kita pilih nak jadi orang baik, nak jadi orang yang taat kepada Allah, nak jadi orang yang beramal dengan apa yang Allah suruh, insya-Allah tuan-tuan Allah akan bimbing kita. Hidayatul ma'unah. Tapi kalau hidayah ad-dilalah ni nak jadi baik, nak jadi orang yang taat, kita tolak. Tiba-tiba bosan nak jadi orang jahat, nak jadi orang buat maksiat, nak jadi orang buat dosa, maka tuan-tuan saat itu kita akan terhalang untuk mendapat hidayatul ma'unah. Jadi ihdinas siratal mustaqim yang kita baca ni untuk apa tuan-tuan? Moga-moga kita istiqamah jadi orang yang pilih hidayatul dilalah ni, nak jadi orang baik, jadi orang taat, nak jadi orang yang tinggalkan dosa-dosa dan maksiat. Maka tuan-tuan, moga-moga Allah bimbing kita dan jauhkan kita daripada perkara-perkara yang menjauhkan kita daripada agama, menjauhkan kita daripada ketaatan kepada Allah, dan kita terus istiqamah di atas jalan Islam. Allahu ta'ala a'lam. Cukup sekadar ini yang dapat disampaikan, yang baik itu daripada Allah, yang kurang dan lemah daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat
wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim.